Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره innakum idza mithluhum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan kepada kamu segala perintah di dalam Quranul Karim, yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala diingkari dan diejek-ejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama sepertinya. Suratul Nisa ayat ke-140. Amma ba'du. Hormati pengurusi dan jawatan kuasa Surau Nurul Hijrah, Ashabul Fadilah, Tuan Imam Bilal, hadirin-hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas limpahan Quran nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, iaitu nikmat iman dan Islam. Di antara sifat orang beriman ini, mereka senantiasa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kerana dengan syukur Allah tambahkan kepada mereka ganjaran, dan Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Tetapi orang yang tidak bersyukur, Allah Ta'ala akan sesatkan mereka. Contoh dalam Quran kita boleh baca bagaimana yang berlaku kepada Bani Israel. Tak kala mereka ditindas, Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Musa AS membebaskan mereka daripada kezaliman Fir'aun, sehinggalah berjaya bebas daripada kezaliman Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Musa AS membelah laut bagi menyelamatkan Bani Israel ketika itu. Yang Bani Israel ketika itu seakan-akan kaum yang dikira sampah, tak ada apa. Mereka menjadi hamba bagi Firaun. Datang Nabi Musa menyelamatkan mereka.
tak bersyukur lagi. Setelah daripada itu berada di tengah padang pasir yang panas, duduk tengah padang pasir, lapar dan dahaga. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dalam Quran, bi'asakal hajar fanfajarat min huthnata asyrata aina. Allah kata kepada Nabi Musa, kamu ketuk batu, maka terkeluar daripadanya 12 mata air. Ketuk batu keluar air, kita kena ketuk senyap je. TPPE semua kena ketuk pun duduk diam lagi. Tak tahu dah tu. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa ketuk batu ini, lalu keluar air daripadanya 12 mata air yang setiap kumpulan tadi meminum daripada. Allah bagi kurnia lagi, lepas daripada cekaman Firaun kezalimannya. Kemudian dahaga, Allah bagi air cash. Tengok dahaga Allah bagi. Jadi kalau tak beriman lagi tak tahulah. Kemudian setelah dahaga lapar, duduk tengah padang pasir, dia orang mula panas, dia dahaga dulu, kemudian baru lapar. Bila lapar, beritahu pada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan makanan daripada langit, iaitu manna wassalwa. Diturunkan makanan daripada langit, makan daripada syurga dah. Hebat tak hebat Bani Israel ni, makan makanan syurga dah. Kita boleh makan nasi kandar lain clear, Allah, macam syurga dah ustaz. Nasi kerabu lah. Macam syurga, macam tak super syurga lagi, macam. Bani Israel makan makanan daripada syurga. Mufassirin sebut apa? Al-manna wassalwa. Apa dia manna wassalwa? Buah puyuh, masak dari syurga, buah puyuh. Dan halwa putih, yang berwarna putih. Makan makanan daripada syurga. Itu pun tak bersyukur lagi Bani Israel, makan sampai kenyang perut. Bila Nabi Musa dah selamatkan, Allah Ta'ala tolong dia, lapar Allah bagi makan, dahaga Allah bagi air, diberi tempat waktu terbuang. Kaum yang terbuang diberi tempat berlindung. Nabi Musa alaihissalam keluar sekejap, bermunajat kepada Allah, hingga pada Nabi Harun. Lalu kaum Bani Israel, di kalangan mereka menyembah berhala, sembah berhala. Disebabkan apa? Akhirnya sesat. Sebab apa? Satu je, tak bersyukur sama. Hidup keadaan tak bersyukur, akhirnya mati dalam kesesatan, duduk dalam kesesatan. Begitu jugalah hamba Allah Azza wa Jalla, kalau mereka hidup dalam keadaan tidak bersyukur di atas nikmat Tuhan, Allah Azza wa Jalla akan melakukan perkara yang sama. Tak dibiarkan mereka sesat, ditipu syaitan. Kerana jenis tak bersyukur ni syaitan. Tak bersyukur, sedangkan Allah Ta'ala memuliakannya, memberi kebaikan kepadanya. Tapi dia nak juga hidup dengan aba wastakbara, engkar kepada perintah Allah, takabbur, sehingga akhirnya Allah mencampakkannya ke dalam neraka. Suatu sifat orang beriman, sifat wajib bagi mereka senantiasa bersyukur. Ini sifat wajib kena ada. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka orang beriman ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya. Amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung daripada kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, kitab yakni halal dan haram di dalam kehidupan Islam, yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan arak. Itu cerita bab arak. Tak boleh menghadiahkan arak, tu tajuk sebelum ni, bulan-bulan sebelum daripada ni. Bulan lepas saya tak cerita ni, cerita benda lain. Bab penghakiman dalam Islam, hadis tu. Dan kita menyambung
Sebelum pada ini kita cerita bagaimana orang Islam dilarang baginya untuk menghadiahkan arak. Tak boleh. Rasa kawan baik kita ke, kau si Pak Cai ni nak beri arak sebotol, tak payah. Menghadiahkan arak itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan perniagaan arak itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Dan apa saja yang bentuknya memabukkan, apa saja, air tapai ke, air niga ke, yang mana mabuk, semuanya masuk dalam golongan arak, dikira najis. Kena pakaian, kena basuh, tak sah, buat salah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan tu masuk dalam kategori arak. Semua masuk dalam kategori arak. Dan semua arak itu adalah haram. Benda saja yang memabukkan. Tengok filem Hindustan, mabuk Diwali. Mabuk kalau tak sembahyang, tak boleh lah. Contoh, apa saja yang memabukkan, makanan, minuman, itu semua jadi haram, dikira najis. Contoh. Hadirin muslimin muslimat dikasihi Allah, kita sambung lagi. Bahagian seterusnya, memboikot tempat yang menyediakan minuman arak. Ini dia bahas berkaitan tentang tempat-tempat yang kita pergi ada jual arak. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid darain amin. Kata pengarang rahimallahu ta'ala anhu, moga-moga bermanfaat ilmunya dan ilmu guru-guru kita bagi dua tempat tinggal, iaitu di dunia dan juga di akhirat. Mengikut sunnah Nabi SAW, seseorang Muslim itu hendaklah memboikot tempat yang menyediakan minuman arak dan duduk bersama-sama dengan peminum arak. Diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, katanya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'ud ala ma'idatin tudaru 'alaiha al-khamr. Sadaqa Rasulullah kama qala. Maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhirat, maka janganlah dia duduk pada suatu tempat hidangan yang diedarkan minuman arak. Ni dalil pertama bagaimana Nabi SAW melarang kita berada di mana-mana tempat yang di sana adanya arak, kedai makan tu, mana-mana tempat, maka dilarang bagi kita dilarang bagi kita untuk berada di tempat tersebut ataupun dalam majlis tersebut. Tahu dah majlis tu ada hidang arak, tak sah. Keluarlah daripadanya. Itu tanda. Sebab Nabi sebut, siapa yang beriman kepada Allah dari akhirat, ni sifatnya, mereka takkan duduk. Hatta kedai makan, masyhur kedai makan ni sedap ustaz. Atas dunia ni, lepas syurga sini yang sedap. Contoh, sedap sungguh, tapi ada hidang arak situ. Nah, bangun tinggal, tak usah duduk. Itu sifat orang beriman, mereka tak akan duduk dalam majlis tempat yang bercampur dengan arak. Sesungguhnya orang Islam diperintahkan untuk membetulkan kemungkaran apabila dia melihat. Jika ia tidak berdaya membendungnya, maka ia hendaklah menjauhi dirinya daripada tempat tersebut. Sebagaimana kita maklum, bagi orang Islam wajib bagi mereka ini mencegah kemaksiatan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang bila mana mereka melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, mereka mesti ubahnya, wajib mengubahnya dengan tangan. Sama ada perkataan ini majaz, diambil majaz, yakni perkataan tangan itu membawa maksud kuasa ataupun qudrat ataupun sebagainya yang dia termampu.
Fa illam yastati', sekiranya ia tidak mampu. Yastati'un ni dia tidak mampu. Astati', aku mampu. La yastati', tidak mampu. Astati' ni bahasa Arab. Maka sekiranya fa illam yastati', sekiranya dia tidak mampu, fa bilisani, maka mesti diubah dengan lidah. Yakni memberikan amaran, berikan peringatan. Nah, saya tak mampu ni contoh. Tak mampu nak lawan TPPA, nak supaya ditandatangani. Tak boleh nak buat benda. Contoh ni, kalau ada orang terasa, minta maaf lah. Contoh, tak boleh nak buat apa, tapi tahu itu mungkar, menyebabkan iktisadiyah, yakni ekonomi Islam, umat Islam semakin rosak. Itu mungkar. Maka dia tak mampu, dengan kuasa tak mampu, maka dengan lidah berikan peringatan kepada manusia, berikan teguran. Kerana tak ada orang yang terlepas daripada kemungkaran ini. Lafaz ini umum. Wa imma pemerintah, wa imma rakyat, semuanya layak untuk mencegah kemungkaran. Cuma pemerintah lebih besar kuasanya. Rakyat mesti cegah. Kalau pemerintah buat kemungkaran pun dia kena cegah. Lafaz ini umum. Bukan dia berdiri, tak apalah, ta'at je. Tak ada lafaz hadis ini. Hatta yang melakukan kemungkaran itu pemerintah. Maka wajib fabilisan, dengan lidah dia tegur. Tapi tidak mampu lagi dengan lidah. Tak mampu, Ustaz. Nah, bila nak cakap je nampak duit beri, tak jadi nak cakap. Contoh, fa illam yastati' fa biqalbi, tak mampu maka dia bencilah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Maka demikian juga berada di tempat yang maksiat. Ada tengok, ada agak, nak buat macam mana? Dah lesen agak orang bagi, tak boleh dah. Maka bangun, tinggalkan tempat tersebut. Jangan masuk ke dalam tempat tersebut. Pengguna Islam, orang putih kata apa? Consumer. Ya, lebih kurang saya tak pandai mana orang putih, tapi begitulah. Pengguna Islam, mereka ada kuasa belian dia. Kalau bayangkan tempat-tempat yang menjual arak, orang Islam tak masuk, maka lama-lama perniagaan-perniagaan yang menjual arak, yang ada arak ni, dia nampak orang tak laku, dia terpaksa tidak menjual arak ataupun menutup perniagaan mereka. Ini kuasa ekonomi, kuasa boikot. Kadang-kadang orang kita ni tak faham, kenapa nak boikot Coca-Cola? Dah sedap, minum je lah. McDonald's sedap burger dia, cheese burger. Ramly burger ada cheese pun sedap juga. Sedangkan ini kuasa kemampuan berdasarkan hadis tadi. Kita tak mampu, kuasa tak mungkin. Maka tunjukkan kemampuan dengan lidah, benci dengan hati. Jangan raba umat Islam di Palestin dibunuh setiap hari dengan hasil daripada ringgit yang kita belanjakan membeli barang-barang yang diharamkan. Barang-barang zat dia tak haram. Kita minum Coca-Cola tak, ya sama. Tapi belian kita itu memberi sumbangan yang menyebabkan umat Islam terbunuh. Maka tinggalkan. Itu bukti kita mencegah kemungkaran dan kemaksiatan ini, kemurkaan Allah Ta'ala ini. Bukan hanya berdiam diri. Bila orang sebut ajak boikot, alah buat benda boikot. Kalau gitu jangan naik kapal terbang lah. Ni cara fikir satu tingkat. Sifat orang beriman, apa yang mereka mampu buat, mereka buat. Kaedah fiqh, kaedah fiqh, la tudraku kullu wa ma la yudraku kullu la yudraku kullu, wa ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tak boleh tinggal semua, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah. Kita tak boleh buat semua, nak boikot semua sekali, kapal terbang, telefon Nokia, tak boleh nak buat. Buat apa tak boleh. Tak minum Coca-Cola tak mati, tak makan McDonald's tak mati,
Tak ada lagi dengar masuk hospital hangpa ni sebab tak makan McDonald's sebulan Ustaz. Ketor. Tak ada. Jadi apa yang mampu kita buat. Jangan kita tinggalkan semua sekali atas alasan bahagian-bahagian tertentu kita tidak mampu melakukan. Tak kira lah yang jual McDonald tu orang Islam ke, nama saya Aziz ke, Mamat ke, Abdullah ke. Yang penting sumbangan itu. Franchise itu memberi sumbangan kepada pembunuhan umat Islam beramai-ramai di Palestin. Diriwayatkan daripada khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia telah menjatuhkan hukuman sebat kepada peminum arak dan juga orang yang duduk bersama-samanya. Dalam satu peristiwa, beberapa orang peminum arak telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman sebat ke atas mereka. Dikatakan antara mereka yang ditangkap ini adalah orang yang sedang berpuasa, yang duduk bersama dengan peminum arak. Maka Khalifah Umar bin Al-Aziz radhiyallahu anhu berkata, mulakan sebat itu kepada orang yang berpuasa itu terlebih dahulu. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Azza wa Jalla, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an id sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idza mithluhum sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 140. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan kepada kamu perintahnya